Okey, jadi cerita topik yang kedua ataupun sebenarnya dalam form 5 kita akan belajar ubahan dulu baru kita belajar metrik. Tapi cikgu sudah terbalik kan. Belajar metrik dulu sebab metrik ada kaitan dengan persamaan linear serentak. Jadi cikgu ajar Alia metrik dahulu. Kemudian kita masuk pula topik mula-mula iaitu ubahan. Ubahan ni maksudnya apa? Ada dua pemboleh ubah yang mana satu pemboleh ubah tu naik, maka pemboleh ubah yang lain ikut naik. Contoh macam ni lah. Contoh, sekiranya harga tepung, yang tadi kalau harga tepung meningkat naik, maka harga kuih pun dia akan naik juga. Harga tepung naik, harga kuih pun naik juga. Itu dipanggil sebagai ubahan langsung. Ubahan langsung. Kalau maknanya satu naik, satu naik. Satu turun, satu turun. Kalau dua-dua naik, dua-dua turun, itu dipanggil ubahan langsung. Satu lagi adalah ubahan songsang. Ubahan songsang. Contoh macam ni. Kalau nilai emas naik, nilai emas naik harga dia. Katakan nilai emas 1 gram harga dia RM300. Contoh, 1 gram emas 999 harga dia hari ini adalah RM300. Okey, RM300. Itu nak menunjukkan apa Alia? Nilai duit sebenarnya naik ke nilai duit sebenarnya jatuh? Jatuh. Yes, maksudnya nilai duit kita, nilai ringgit jatuh. Nilai ringgit jatuh. Ini bila nilai emas, harga emas naik. Naik harga emas, kita beli banyak-banyak emas kan. Nak menunjukkan bahawa nilai ringgit kita menurun ataupun nilai ringgit kita tu semakin rendah. Itu yang dipanggil sebagai ubahan songsang. Yang ni ubahan songsang. Ubahan langsung tu harga tepung naik, harga kuih naik, harga petrol naik, harga aiskrim pun naik. Kan? Harga petrol naik. Apa lagi yang naik? Harga barang naik. Macam itulah. Okey. Itu dipanggil ubahan langsung. Tapi ada juga benda yang disebut sebagai ubahan songsang. Ubahan songsang maknanya ada benda yang naik nilai dia, maka ada satu benda lagi dia akan jatuh ataupun dia menurun. Macam itulah. Kemudian adalah yang dipanggil sebagai ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni maksudnya songsang dicampurkan dengan langsung. Ubahan langsung dikombinkan dengan ubahan songsang. Jadi ubahan bergabung lah. Ubahan bergabung. Jadi simbol-simbol ubahan simbol-simbol ubahan ni dia ada simbol dia. Dia ada simbol dia, ubahan-ubahan ni. Jadinya dia punya simbol dia macam ni. Ini simbol ubahan simbol ubahan. Simbol dia punya simbol dia. Simbol dia macam ni simbol ubahan. Okey, mari kita tengok contoh. Nanti dalam soalan kita akan jumpa macam ni. Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan X. Dari simbol ubahan ataupun kita nak simplifykan penyataan ni, kita akan buat dia macam ni Y berubah secara langsung dengan X. Macam tu. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Itu maksud dia. Tapi bila kita nak buat jalan kerja, kita tak tahu ini apa dia, benda apa ni kalau nak buat jalan kerja ni. Maka nak buat dia punya persamaan ataupun nak masukkan numbers ke apa kan. Sebab dah tahu Y mesti kena tahu X. Okey, jadinya Y sama juga dengan KX. K ni sebenarnya adalah satu pemalar.
K ni adalah satu pemalar lah. Pemalar ni adalah satu nombor yang tetap. Dia ada satu nombor yang tetap. Dia adalah satu nombor yang tetap. Nombor yang fix. Contoh macam bulatan kan. Okey. Bulatan. Bulatan ni kalau kita nak kira luas ke, kita nak kira apa nama, kita nak kira lilitan ke, kita nak kira luas sektor ke, kita nak kira apa lagi, kita nak kira panjang lengkung ke, ada satu benda pemalar yang mesti ada pada bulatan tu, yang dipanggil sebagai pi, Apa nilai pi tu, Alia? 3.142. 3.142 ataupun 22/7 22/7 ataupun 3.142. Itulah pemalar bagi bulatan. Pemalar. Nombor tu memang dah tetap dah untuk bulatan, apa juga yang dia bentuk bulat ni dia mesti ada pi. Dia numbers, dia pemalar dia. Nombor yang memang fix, yang memang tetap, apa juga nak kira berkaitan dengan bulatan ni mesti ada 22/7, 3.142 ataupun dipanggil pi, itu pemalar. Jadinya untuk pengetahuan Alia, Y sama dengan KX ni, K ni adalah dia punya pemalar. Yang mana kita kena cari pemalar. Pemalar dia kita kena carilah. 22/7 ke, dia mesti numbers. 3.142 ke, kan? 7 ke, 5 ke, pemalar tu mesti cari. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, P berubah secara langsung. Jadinya P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Maksudnya P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Itu maksud dia. Kalau ada berubah secara langsung, terus samakan aja. P berubah secara langsung, ataupun dia panggil macam ni lah. P sama dengan KQ kuasa 2. P sama dengan KQ kuasa 2. Di mana K itu adalah pemalar. Dia adalah satu nombor yang tetap, yang fix. Untuk inilah untuk P dan Q. P dan Q biasanya berubah-ubah. Tapi K ni adalah satu nombor yang tetap. So, persamaan ini yang kita persamaan ini yang kita nak buat untuk dapatkan dia punya numbers dia lah nanti. Nak cari nilai P apa, nak cari nilai Q apa, nak cari nilai K macam mana. Macam tu je. Dia lebih kurang macam rumus algebra ataupun macam persamaan linear juga sebenarnya. Lebih kepada macam asas dia adalah rumus algebra lah. Okey. M berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Jadinya dia punya simbol adalah M berubah secara langsung dengan N kuasa 3. Kalau ni nak tulis macam mana, Alia? Dia punya persamaan dia? M sama dengan KN kuasa 3. M sama dengan KN kuasa 3. Settle. Persamaan tu yang penting kan. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. Itu maksudnya A berubah secara langsung dengan punca kuasa B. Okey. Jadinya kalau persamaan dia apa dia, Alia? A sama dengan K punca kuasa B. Punca kuasa 2B lah. Macam ni ya. Okey. Boleh, Alia? Okey, terus saja kita tengok soalan. Kita dah tahu dah. Ini semua kalau dia kata berubah secara langsung, semua macam ni lah. Simbol-simbol dia macam ni, persamaan dia macam ni. Gitu je. Okey, mari kita tengok soalan dia. Dia kata F berubah secara langsung dengan Y. Dekat sini kita dah tahu F berubah secara langsung dengan Y. Maksud dia F at Y. Macam tu lah. Okey, diberi F 24, Y sama dengan 3. Ungkapkan F dalam sebutan Y. Ungkapkan F dalam sebutan Y. Maksudnya dia nak macam ni. F sama juga dengan, mula-mula F,
Okey, dia kata F berkadar langsung dengan Y. Maknanya dia macam ni lah. F berkadar langsung dengan Y. Lepas tu, kita tahu persamaan dia adalah F sama juga dengan K, Y. Betul tak, Alia? Kan? Ini ya, dia kata F24, Y3. Maknanya sini letak 24 sama juga dengan K darabkan dengan 3. K darabkan dengan 3. Macam tu Y kan 3, F kan 24. Jadinya 3K sama dengan 24. K sama dengan 24 bahagi 3. K sama juga dengan 8. Jadi K sama dengan 8. Tapi soalan, dia suruh ungkapkan F dalam sebutan Y. F dalam sebutan Y. Maksudnya, kita ambil ni balik. F dalam sebutan Y yang ni lah. Cuma K tu kita jadikan 8. Jawapan dia adalah F sama juga dengan 8Y. K tu kan jawapannya 8. Kan? F sama juga dengan 8Y. Dia macam tu lah. F sama dengan 8Y lah. Ini jawapannya. Itulah maksud dia. Ungkapkan F dalam sebutan Y. Dia macam rumus algebra sikit. Alia faham? Faham. Kita cari K, lepas tu kita masukkan dalam persamaan balik. Begitulah. Okay. Okay, next. Yang seterusnya. Cuba Alia buat soalan ni. Senang je ni. Cuba bagi masa pada Alia. Okay, siap dah? Dah. Apa jawapan dia Alia? P sama dengan 4T. Yes. Jadi cara kerja dia adalah P buat macam ni, T. Lepas tu dalam persamaan adalah P sama dengan K, T. Okay. Lepas tu P ni 8. 8 sama dengan K 2. K 2, K sama dengan 8. K sama dengan 8 per 2. K sama dengan 4. Jadi P sama dengan KT, P sama juga dengan 4T. Okay. Very good. Alhamdulillah. Okay. Cuba Alia buat yang ni pula. Dah. Okay. Apa jawapannya Alia? H sama dengan 3/4X. H sama dengan 3/4X. Maksudnya H. H berubah secara langsung dengan X. H sama dengan KX. Lepas tu H-nya 6 sama dengan K. X-nya 8. Okay. 8K sama dengan 6. K sama dengan 6 per 8. K sama dengan 3/4. 3/4.
Lepas tu terus saja H sama dengan 3/4 X. H sama dengan 3/4 X. Okay, very good. Alhamdulillah. So, soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya dia bagi jadual macam ni. Maknanya diberi P berubah secara langsung dengan T. It mean maksudnya P berubah secara langsung dengan T. Maksudnya kalau P ni naik, nilai T pun akan naik. Kalau P ni naik, nilai ni pun akan naik. Dia macam tu lah. Maksudnya kalau ini 6, 12, ni mungkin. Kalau sini 7, sini 13. Sini lah. Mungkin. Maksudnya kalau P naik, T pun akan naik. Nombor T naik, maka nilai T pun akan naik. Tapi kalau P turun, nilai T pun akan turun. Dia suruh hitung nilai A. Okay, hitung nilai A. A ni sebenarnya P. A ni sebenarnya adalah P lah sebenarnya kan. A ni sebenarnya adalah P. Macam itulah. A tu sebenarnya adalah P. Okey, jadinya P berkadar langsung dengan T, itu satu. Yang keduanya P sama dengan K T. Macam ni. Jadi P6 T12 masukkan P6 sama dengan K T-nya adalah 12. Okey, jadinya 12K sama dengan 6, K sama dengan 6/12, K sama dengan 1/2. Jadinya sekarang ni dia punya persamaan dia adalah P sama juga dengan 1/2 T. Macam tu. Tapi dia nak kira nilai A. A tu adalah P. A ni adalah P. Kan? P ni adalah A dan A adalah P. Jadi kita buat kat sini. P adalah A adalah P. A sama dengan 1/2. P adalah A adalah P, 1/2. Kalikan dengan T dia dalam keadaan T dia 8. Jadi 8. Jadi A sama dengan apa? A sama dengan 4. Maksudnya A ni sama dengan 4 lah. A sama dengan 4. Alif faham tak ni? Faham. Senang tak? Senang. Senang. Alhamdulillah. Tapi ini soalan-soalan latihan dululah kan. Soalan-soalan latihan yang bentuk latihan. Sebab kita nak faham, okey, kalau berkadar langsung, dia macam tu. Lepas tu kita dapatkan nilai K dia. K tu kita dapatkan nilai pemalar dia. Lepas tu kalau P dengan T berubah, maka kita adjust je lah. Tinggal adjust tu. Dapatkan persamaan yang betul, terus adjust. Okey, cuba Alia buat yang soalan ni. Okey, Alia dah siap dah? Dah. Okey, dapat jawapan berapa Alia? Sama dengan 1. R sama dengan 1. Jadinya, mari kita sama-sama semak. Cikgu pun nak semak juga. Cikgu pun nak semak juga. M berkadar langsung dengan N. Maknanya M berkadar langsung dengan N. Kena buat macam ni lah. Ini barulah kita buat M sama dengan K kecil, N besar. Okey, 1,
Jadi kita ambil nilai M dekat 2, N dekat 8. 2 sama dengan K kalikan dengan 8. Jadinya 8K sama dengan 2, K sama dengan 1/4. Jadi maksud dia adalah M sama dengan 1/4 N. Macam tu. So sekarang kita masukkan nilai M tu adalah 4. Nilai 4 M. M ni adalah R lah maksudnya. M tu adalah R. M tu adalah R. Jadi R. Buka balik. So jadinya R. R sama dengan 1/4. N sudah jadi 4. So R sama dengan 1. Very good Alia. Okay. Alhamdulillah. Okay. Mari buat sekali lagi Alia. Buat yang ni pula. Dia nak tahu nilai N. Okay, Alia cuba buat. Kalau kita pandai persamaan linear dan rumus algebra, kita boleh selesai. Ini dia punya asasnya adalah persamaan linear dan rumus algebra. Okay, teruskan Alia. Apa jawapan N Alia? Ya? Berapa Alia? N sama dengan 6. N sama dengan 6. Very good. Cara dia adalah Y berkadar langsung dengan X. Y sama dengan KX. Okay, lepas tu kita nilai. Kejap cari K ya. Maknanya Y kita masuk 8 sama dengan K kita kalikan dengan 12. Maksudnya 12 K sama dengan 8. K sama dengan 8/12. Jadi K sama dengan 2/3. Kan? Okay, 2/3. So dia punya persamaan dia adalah Y sama dengan 2/3 X. So N ni adalah nilai X. Jadi kita masukkanlah Y itu adalah 4. 4 sama dengan 2/3 kalikan dengan N. Jadinya 2/3 N sama dengan 4. 2N sama dengan 4 kali 3. 2N sama dengan 12. N sama dengan 12 bagi 2. So, N jawapannya adalah 6. N jawapannya adalah 6. Senang sangat. Itulah soalan-soalan ubahan. Sekarang kita masuk yang kuasa-kuasa pula. Okey, soalan yang ni. Okey, soalan ni pun sama juga sebenarnya. P berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Kuasa 2x. It mean maksud dia adalah P berkadar langsung, berubah secara langsung ataupun berkadar langsung dengan x kuasa 2. Tapi dalam persamaan kita akan buat P sama dengan K x kuasa 2. P sama dengan K x kuasa 2. Lepas tu dia kata diberi P 45, X adalah 3, jadi 45 sama dengan K ni, X tu adalah 3, ini kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 3 kuasa 2. Jadi
45 sama juga dengan 9K lah. 3 kuasa 2 ni 9. 3 kuasa 2 adalah 3 kali 3, 9. Jadi 9K sama dengan 45. K sama dengan 45 per 9. K sama dengan 5. K sama dengan 5. Jadi P sama dengan 5X kuasa 2. Itulah maksud ungkapkan P dalam sebutan X. Ungkapkan P dalam sebutan X. Kan? P sama dengan 5X kuasa 2. Nampak tak dia? Okey, very good. Bagus. Okey, cuba Alia buat yang ni pula. Dia suruh ungkapkan H dalam sebutan X saja. Okey. H sama dengan apa Alia? 4X kuasa 2. Oh, H sama dengan 4X kuasa 2. Bagus. Maksudnya kita buat H berkadar langsung dengan X kuasa 2. Dari segi persamaan H sama dengan KX kuasa 2. Okey, lepas tu diberi H 16, X 2. Maknanya sini 16 sama dengan K. X dia 2 kuasa 2. Kuasa 2, 4 lah. 4K sama dengan 16. K sama dengan 16 per 4. K sama juga dengan 16 bagi 4, jawapannya 4. Jadi dalam persamaan, kita masukkan pula H sama juga dengan 4X kuasa 2. H sama dengan 4X kuasa 2. Very good. Alhamdulillah, Alia dah faham dah. Okey, soalan ni seperti biasa. Diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okey, diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Maksudnya H berkadar langsung dengan Q kuasa 2. Ataupun dalam persamaan H sama juga dengan K, Q kuasa 2. Okay, dalam masa yang sama kita kena ingat P ni adalah H sebenarnya. P adalah H. Okay. Lepas tu kita masuk ni, kita nak cari nilai K, masukkan 48 dengan 4. 48 sama juga dengan K, Q adalah 4. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. So, jadinya 4 kuasa 2 ni 16 lah. 4 kali 4. 4 kuasa 2 adalah 16. 4 kuasa 2 adalah 16. Jadinya 16K sama dengan 48. K sama dengan 48 perkan dengan 16. 8. Jadi K sama dengan 3 lah. K sama dengan 3. So, H sama dengan 3. Q kuasa 2. H sama dengan 3Q kuasa 2. Lepas tu dia suruh cari nilai P. Bila Q-nya adalah 2. H tu adalah P. P tu adalah H. Untuk situasi ini, H jadikan P sekejap. P sama dengan 3. Q tu jadi 2. 2 kuasa 2. Okay. So P sama dengan 3. 2 kuasa 2 adalah 4. P sama dengan 12. So nilai P adalah 12 lah. Maksudnya dekat sini adalah 12. Jawapan P ni adalah 12.
Begitu saja. Senang saja kan, Alia kan? Dia hanya berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan persamaan linear, sedikit berkaitan dengan rumus algebra macam tu je. Pandai persamaan, pandailah buat ubahan. Macam tu. Okey. Okey, boleh Alia. Mari kita buat soalan yang seterusnya. Yang ni cuba Alia buat soalan ni kuasa 3. Diberi y berubah secara langsung dengan kuasa 3x. Itu nilai m. Okey, apa jawapannya? Ya, M itu jawapannya apa? M sama Dengan apa? dengan 2. M sama dengan 2. M sama dengan 2 Okey, mari kita buat M sama dengan 2 jadi Y berubah secara langsung atau berkadar langsung dengan X kuasa 3. Okey. Y sama dengan KX kuasa 3. Kan? So, masukkan 16 dengan 4. Jadinya 16 sama dengan K 4 kuasa 3. Okey. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Okey. 16 sama dengan 64K. Ini 64K sama dengan 16. K sama dengan 16 perkan dengan 64. Okey. Ini 16 per 64. Kita dapat jawapan. K sama dengan 1/4. K sama dengan 1/4. Jadi Y sama juga dengan 1/4 X kuasa X kuasa 3. Lepas tu dia kata cari nilai M. Y itu adalah M. Cari nilai M. Y itu adalah M. M sama juga dengan 1/4. X-nya adalah 2. 2 kuasa 3. Yang 2 kuasa 3. Okey. M sama dengan 1/4 kalikan dengan 8. Jadinya M sama dengan 2 juga. Betul lah. M sama dengan 2. 2. Okey. M sama dengan 2. Senang dia soalan ni rupanya. Okey. Okey. Soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Ini cikgu nak tunjuk pada Alia lah. Cikgu nak tunjuk pada Alia. Jadi diberi H berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Maksudnya H berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Ataupun persamaan dia adalah S sama dengan K punca kuasa X. Macam tu. Diberi H adalah 2 dan X adalah 36. Ungkapkan H dan sebutan X. Maksudnya H, maaf bukan H.
Dua. Ya, 2 sama dengan K punca kuasa 36. Punca kuasa 36. Okey. Punca kuasa 36. Okey, punca kuasa adalah 6. Jadi 2 sama dengan K 6. Jadi 6K sama dengan 2. K sama dengan 2 per 6. K sama dengan 1/3. Jadi ungkap sekali lagi, ungkapkan H dalam sebutan X. Jadi H sama juga dengan 1/3. H sama juga dengan 1/3. K punca kuasa X. Punca kuasa X. Macam itulah. Okey. Cuba Alia buat soalan yang seterusnya. Cuba Alia buat soalan seterusnya. Yang ini. Apa jawapan M Alia? M sama dengan 6 okey. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Maksudnya kalau Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X, kuasa 2X, punca kuasa 2X, Y sama dengan K punca kuasa X. Lepas tu, sekarang ni kita nak cari apa nilai K. Y dia 12. 12 sama dengan K punca kuasa X dia adalah 16. Okey. Maksudnya 12 sama dengan punca kuasa 16. 4K. K sama dengan 12 per 4. K sama dengan 3. Ya, persamaan dia adalah Y sama dengan 3 punca, bukan punca kuasa 3. Okey. 3 darabkan dengan punca kuasa X. Macam itulah. Lepas tu dia kata hitung nilai M. M tu sebenarnya Y. M sama dengan 3. X dia adalah punca kuasa 4. M dengan 3. Punca kuasa 4 2 lah kan. M sama dengan 6. Bagus. M sama juga dengan 6. Okey, elok sangatlah tu. Okey sekarang ini adalah soalan-soalan ubahan langsung yang kita belajar sebelum ni. Yang pertama adalah kita belajar ubahan langsung. Sekarang ni ubahan langsung senang je lah. Terus saja kita buat. Okey. Sekarang ni kalau yang seterusnya adalah ubahan songsang. Ubahan songsang. Kita tak nak tengok ubahan songsang. Okey. Nak tengok ubahan songsang.
Ini kita dah masuk ubahan songsang. Okey. Cuba kita tengok penyataan dia dulu. Y berubah secara songsang dengan X. Kalau ikut simbol kadaran ataupun simbol ubahan, Y berkadar songsang dengan X dia 1/X macam ni. Macam tu. Okey. Kalau songsang je berkadar songsang mesti 1/X. 1 per apalah. Itu maksudnya dia songsang lah. Kalau persamaan dia jadi macam ni lah. Y sama je dengan K per X. Ataupun boleh juga yang nampak susah. Y sama je dengan K darabkan dengan 1/X. K darab 1/X. K darab 1/X adalah K per X lah. Y sama dengan K per X. Ataupun Y sama dengan K darab 1/X. K darab 1/X. Bukan K 1/X. K darab 1/X. Ataupun K per X. Yang ni lebih simple lah ni. Yang ni. Y sama dengan K per X. Okey, yang seterusnya. P berubah secara songsang. P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Maksudnya P berubah berkadar secara songsang. Songsang ni 1 per kuasa 2Q, maksudnya Q kuasa 2. Macam tu. Okey. P berkadar songsang dengan Q kuasa 2. Ataupun cara tulis persamaan P sama dengan K per Q kuasa 2. K ni kita nak kena carilah numbers dia. Okey. Yang seterusnya. M berubah secara songsang dengan kuasa 3N. Maksudnya bila dia kata songsang, yang sini songsang, berubah secara songsang. Mesti ada 1 per. M berubah secara songsang dengan 1/N kuasa 3. Macam tu. Tapi kalau persamaan adalah M sama dengan K perkan dengan N kuasa 3. Kuasa 3. Kuasa 3. Dan yang terakhir sekali, A berubah secara songsang. Yang ni berubah secara songsang dengan punca kuasa 2B. Maksudnya A berubah secara songsang 1 per. Punca kuasa B kuasa 2B. Okey, ataupun dalam persamaan A sama juga dengan K perkan dengan punca kuasa B. Macam tu. Itu bentuk-bentuk dia lah. Bentuk-bentuk ubahan songsang. Okey, bentuk-bentuk ubahan songsang. Bentuk-bentuk ubahan songsang. Okey, Alia faham tak ni? Senang ni kan? Okey. Ini mari kita tengok soalan. Jom kita tengok soalan. Okay. Mari kita lihat soalan. Ini ya, W berubah secara songsang dengan T. Maksudnya W berubah secara songsang dengan 1 per T. Okey. Ataupun dalam persamaan W sama dengan K perkan dengan T. Macam itulah. Diberi W16, T2. Ungkapkan T dalam sebutan W dalam sebutan T. Maksudnya dia suruh cari dia suruh kita cari K lah sebenarnya. W ni 16. Sama dengan K ni kita nak cari T-nya adalah 2. Jadinya K ni sama dengan 16 kalikan dengan 2. 16 kali 2, 32 lah. Okey. K sama je dengan 32. Alhamdulillah K sama dengan 32. Masukkan balik sebab dia nak ungkapkan W sebutan T. W sama dengan 32 per T. Inilah bendanya. Inilah yang soalan nak ungkapkan W dalam sebutan T. Inilah jawapan dia. Itu jawapan dia. Okey. Apa kata Alia buat soalan ni, Alia? Cuba Alia buat soalan ni.
Dah. Alhamdulillah dah So jawapannya P sama dengan apa Alia? P sama dengan 12 per Q. P sama dengan 12 per Q. Very good. Alhamdulillah. Cuma ya, mari kita sama-sama semak. P berkadar songsang 1 per Q ataupun P sama dengan K per Q. Macam tu. Diberi P sama dengan 4. P itu adalah 4 sama dengan K. Perkan dengan Q adalah 3. K sama dengan 4 kali 3. K sama dengan 12. K sama dengan 12 kan Alia kan? Betul tak Alia? Jadinya P Betul. sama dengan 12 perkan dengan Q. Inilah jawapan dia. Okey. Mari kita buat lagi satu soalan ni. Alah, ini pun sama juga macam tadi. Tapi bila dia, yang paling penting kita dapat membezakan songsang ni. Tadi dia kata berubah secara langsung. Sekarang ni kita dah masuk topik ubahan songsang. Jadi kena ada satu per ataupun K per. K per apa? Okay. Jadi Y berubah secara songsang dengan X. Itu maksudnya dalam simbol Y berubah secara songsang dengan 1 per X. Ataupun Y sama dengan K per X. Kita nilai A. Itu nilai A. A itu adalah Y. A itu sebenarnya merujuk kepada Y. Okay. Tapi nak dapatkan X, kita kena masukkan nilai-nilai yang ni. Okay. Y-nya adalah 5. Sama dengan K, kita nak cari. Ni adalah X dia adalah 3. Jadi K sama dengan 5 kali 3. Ni K sama dengan 15. So, dia punya persamaan dia adalah Y sama dengan 15 per X. Per 3 apa? 15 per X. 15 per X. 15 per X. Okay. 15 per X. Itu. Ni. Tapi dia suruh cari nilai A. A itu adalah Y lah. A itu adalah Y. Untuk dalam situasi A adalah sama dengan 15 perkan dengan X-nya adalah 5. So A jawapannya adalah 3. A jawapannya adalah 3. Ni jawapan adalah 3. A-nya 3. So alhamdulillah. Cuba harap sangat soalan ni memang soalan yang paling senang lah dalam subjek dalam Form 5. Soalan-soalan Form 5 ni soalan senang lah ni. Okey. Cuba Alia buat soalan ini. Okey, siap dah Alia? Dah. A jawapannya apa? A sama dengan 4. A sama dengan 4. Very good. Alhamdulillah. A sama dengan 4 juga. Macam tu je. Okey, jadinya Y berubah secara songsang dengan T. Jadinya Y berubah secara songsang dengan T. Dia macam ni.
Y sama dengan K per T. Jadi yang kita nak tahu nilai K-nya apa, masukkan dia 8. Dia 2. 8 sama dengan K per 2. Okey. K sama dengan 8 darab 2. K sama dengan 16. Jadinya Y sama dengan 16 per T. Dan A tu kita kena tahu, A tu adalah Y. A sama dengan 16 per 4. Ni A sama dengan 4 juga. Bagus Alia. Ada lagi soalan. Okey. Soalan ni pula. M berubah secara songsang dengan kuasa 2N. Maksudnya M ni adalah apa nama? Berubah secara songsang dengan 1 per kuasa 2N. Kuasa 2. Okey. Ataupun M sama juga dengan K per N kuasa 2. Diberi M4, N3. Lepas tu ungkapkan M dalam sebutan N. Maknanya M-nya 4 sama dengan K-nya kita nak kena cari. N-nya adalah 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 adalah 9 lah. Jadinya 4 sama dengan K per 9. Jadinya K sama dengan 4 kali 9. 9 kali 4. 36 kan? Okey. Jadi K sama dengan 36. K sama dengan 36. So dia nak ungkap saja M dalam sebutan N. Jadi jawapan dia adalah M sama juga dengan 36 perkan dengan N kuasa 2. Okey. Begitulah. Okey. Apa kata? This is soalan last yang Alia kena buat. Apa kata Alia? Cuba Alia buat soalan ni. Kalau Alia siap, bagi tahu dah siap. Dah. Okey, apa jawapan E Alia? E sama dengan 1 per 2. E sama dengan 1 per 2. Jadi yang barisan sama, E ni jawapannya adalah 1 per 2. Okey. So, F berubah secara songsang. Maksudnya F berubah secara songsang dengan kuasa 2Y 1 per Y kuasa 2. Okey. Dalam persamaan F sama dengan K per Y kuasa 2. Okey, sekarang F-nya 2, Y-nya 4. Jadi 2 sama dengan K per 4 kuasa 2. Okey. So sekarang K sama dengan 2 harapkan dengan 16. 16 kali 2, 32. Okey, K sama dengan 32. Okey.
Bila K sama dengan 32, fahamlah kita bahawa F sama juga dengan 32 perkan dengan Y kuasa 2. F tu adalah E. E tu adalah F untuk situasi E dengan 8 ni lah. E sama dengan 32 perkan dengan 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. Ya. E sama dengan I sama dengan 32 perkan dengan 64. I sama dengan 1/2. Very good. Alhamdulillah. Inilah contoh-contoh soalan latihan ubahan songsang. Jadi kita kena ingat dia jadi kita kena ingat ubahan ni dia ada satu ubahan langsung, satu lagi ubahan songsang. Dan insya-Allah nanti pada minggu hadapan kalau tak ada apa-apa harap melintang okey, kita akan buat ubahan bergabung. Ubahan bergabung ni maknanya kita combine lah. Dia kata langsung, kita buat langsung, kita buat songsang, kita buat songsang. Tapi soalan tu digabungkan lah. Okey. So untuk hari ini sampai di sini dulu saja dia.